اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Palembani rahmatullah alaih. Muka surat 153 dah. Kata Sayyidi Syekh Muhammad Mustafa Al-Bakri. Kita ambil daripada awal sikit atas. Seperti kata Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri qaddasallahu sirrahu, syuhudukal fi'la fi kulli syai'in min fi'lillahi wahdatul af'al. Mata tahaqqaqta bihi bisafa'il yakini tanju izan min syirkika al-khafi wa min riya'i summa da'il ujubi wa min syuhudika hajibun wa hujub. Artinya, bermula syuhudmu perbuatan sekaliannya itu daripada perbuatan Allah Ta'ala yang berbuat ia di dalam tiap-tiap sesuatu, padahal perbuatan Allah Ta'ala satu jua, maka iaitu dinamakan wahdatul af'al. Baik, apa artinya? Baik, kata Syekh menterjemah kata-kata Syekh Mustafa Al-Bakri radhiyallahu anhu ini. Pertama sekali, bermula syuhudmu. Sudah dijelaskan pada kuliah yang lalu tentang pengertian syuhud. Sama ada kita sebut syuhud atau musyahadah, itu adalah merujuk kepada perkara yang sama. Ada orang guna perkataan syuhud, ada orang guna perkataan musyahadah. Awak tulis je. Cuma dari segi penggunaan bahasa saja. Jadi apa arti syuhud? Iaitu melihat dengan pandangan mata hati. Pandangan mata hati itu pandangan mana? Pandangan pengetahuan, pandangan kefahaman, pandangan keyakinan, pandangan zauq perasaan. Itu dinamakan pandangan hati. Iaitu hati memahami, hati meyakini, hati merasai. Itu dikatakan syuhud. Melihat dengan pandangan mata hati. Itu istilah ahli tasawuf. Jadi bila kita memahami sesuatu perkara itu dan kita meyakini kebenarannya dan kita merasai kesan-kesan daripadanya, maka itu dinamakan syuhud. Baik. Bermula syuhudmu akan perbuatan sekaliannya itu daripada perbuatan Allah. yakni hati yang menilik kepada segala kejadian, segala perbuatan, semuanya itu datang dari perbuatan Allah. Hati kita faham dan yakin bahawa segala apa yang berlaku ni, segala perbuatan yang berlaku, segala kejadian yang berlaku,
berpunca daripada Allah. Itu maksudnya. Bahawa itu adalah perbuatan Allah dengan arti berpunca daripada Allah. Artinya apa? Dia terjadi dengan kudratnya, iradatnya, ditentukan oleh tertentu dengan takdirnya, termaklum dalam ilmunya. Itu maksud perbuatan itu datang daripada Allah. Ia terjadi dan kejadiannya itu berkait dengan Allah, dengan kudratnya, iradatnya dan sebagainya. Jadi bila kita menyaksikan segala kejadian ini, segala perbuatan, segala kejadian yang berlaku di alam maya ini, makhluk ni, dan kita mengetahui dan meyakini bahawa semua ini datang daripada Allah, apabila hati kita meyakini perkara itu, faham benda tu dan yakin benda tu dan rasa kelazatannya, itu dinamakan sebagai syuhud. Sekarang kita ini mengetahui dan memahaminya. Yakin pun yakinlah, tapi tahap keyakin pada ilmu kita sebut sebagai ilmu yakin. Tak sampai ke darjah tingkatan ainul yakin yang membawa kepada zauq dan rasa, tak sampai situ. Maka kita ini dinamakan i'tiqad, pegangan, kepercayaan. Kita percaya segala apa yang berlaku ni, kecil ke besar ke, segala apa yang terjadi pada makhluk ni, puncanya datang daripada Allah. Ataupun bahasa lain, pembuatnya adalah Allah. Dengan arti segala perbuatan itu terjadi dengan kudrat dan iradatnya. Itu maksudnya. Jatuh dalam selah, bulu terbang selah sorak, semut mengayak sekor, ataupun air mengalir, air sungai, air laut pasang surut, matahari berpusing jutaan tahun. Semua kejadian ini pembuat sebenarnya adalah Allah. Itu maksud datang daripada Allah. Pembuatnya adalah Allah. Artinya apa? Dia terjadi dengan kudratnya dan iradatnya. Itu maksudnya. Sehingga tidak terlepas, walaupun satu perbuatan yang paling kecil sekali, kumang seekor bergerok, kecil, tidak ada walaupun seekor yang terlepas. Ataupun kaki kumang, kalau kita anggap kumang tu ada kaki lah, sekaki je, ada sekaki je yang terlepas daripada kudrat iradat yang tak ada. Semua benda, semua juzuk alam ini terjadi dengan kudrat dan iradat Allah. Itu maksud pembuatnya adalah Allah. Ataupun bahasa lain, semua apa yang berlaku ini datangnya daripada Allah. Itu artinya. Jadi bila hati kita ni meyakini dan merasainya, itu dinamakan syuhud. Tapi kalau hati kita memahami dan meyakini tapi lupa, itu orang panggil i'tiqad. Tu benda ni. I'tiqad sebab kita yakin tapi tak mari, lupa, tak ingat, tak apa. Bila orang tanya, tahu lah. Memang percayalah. Segala-galanya adalah terjadi dengan kudrat dan iradat Allah. Tapi dalam kenyataannya tak mari dalam perasaan, tak mari dalam telikan hati, dalam zuk hati tak ada, tak mari, tak timbul. Itu panggil ada i'tiqad tapi belum sampai ke tahap syuhud. Syuhud ni apa yang diyakini tadi itu terasa, teringat-ingat, mari, hadir. Itu orang panggil syuhud. Dan tingkatan syuhud ni banyak. Tingkatannya banyak. Padahal perbuatan Allah Ta'ala satu juga, yakni Allah yang melakukan semua itu Maha Esa. Tapi perbuatan yang terjadi ni banyaklah. Macam kita seorang je, tapi daripada kita ni timbul macam-macam perbuatan. Gerakan tangan macam-macam, ambil, tumbuk, lepang, macam-macam jenis perbuatan. Tapi kita seorang je tukang buat, banding dengan mudah.
Maka demikian juga kejadian alam ini. Pembuatnya hanyalah satu, Allah. Tapi perbuatan yang terjadi itu bermacam-macam. Maka iaitu dinamakan wahdatul af'al. Inilah yang dinamakan wahdatul af'al. Kita hari ini ni, kita faham benda ni, kita yakin segala apa yang berlaku ni adalah dengan takdir Allah, datang dari Allah, perbuatan Allah, dengan arti tertakluk dengan kudrat dan iradatnya, atau takbir-takbir yang lain lagi, tak kira lah, maksudnya serupa je. Kita faham benda ni, kita yakin. Tapi tak sampai ke tahap syuhud. Baik, bila tak sampai ke tahap syuhud, orang panggil tauhid al-af'al. Bila dia meningkat ke tahap syuhud, dirasai, dihayati, hadir, dinamakan wahdatul af'al. Beza sikit je. Yang kita sekarang tauhid al-af'al, kedudukan kita sekarang. Bila sampai ke tahap syuhud, naik sikit, dinamakan wahdah al-af'al. Itu beza antara tauhid al-af'al dengan wahdah al-af'al. Tauhid ni tingkatan kita hari ni, i'tiqad, kita yakin benda tu. Tapi tak sampai ke tahap jalira, rasa, zauq, terpandang di hati, hadir di hati tak sampai. Bila sampai darjah tu, orang panggil wahdatul af'al. Dan tingkatannya banyak. Tingkatan yang tertinggi dalam wahdatul af'al dipanggil fana fil af'al. Itu kita dah nak cakap lah bab tu. Nak suruh faham tadi bahawa kita hari ni i'tiqad. Bila dinaik sikit lagi, hati kita menjadi lebih jernih, lebih bersih, lebih terasa, lebih terkesan, hadir, dia akan jadi syuhud. Lalu dinamakan wahdatul af'al. Beza kita nak nampak orang yang nampak syuhud dengan tak nampak ni. Kita ni ada i'tiqad tapi lupa. Jadi bila berlaku suatu perkara tu, kadang-kadang sikap kita macam-macam. Kadang-kadang tak senang lah, banyak merumuk lah, tu sikap. Bukan tak ada keyakinan, tapi tak sampai ke darjah syuhud. Banyak komen lah, banyak bersungguh lah, tak puas hati lah, macam-macam. Ini mari tak sabar lah, tak redha lah. Itu semua gara-gara ehwal-ehwal hati yang belum, yang tidak sampai ke darjah syuhud. Tapi tauhidnya ada. Bila tanya, percaya tak? Percaya, yakin, tak ragu. Tapi tak sampai ke darjah syuhud. Bila dia meningkat ke darjah syuhud, ya. 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 Ya, betul. Tahap keimanan. Betul. Dan manakala sungguh-sungguh engkau lihat akan yang demikian itu, yakni apabila engkau benar-benar betul-betul pandangan mata hatimu jelira molek, terasa molek hakikat perkara-perkara tadi tu. Hai orang yang suci hatinya, iaitu orang yang suci hatinya, orang yang bersih hatinya. Jadi yang menjadikan seseorang tu boleh rasa benda-benda tadi tu bergantung pada tahap kesucian hati dia. Ilmu seperingkat. Nak boleh sini ni, maka dengan jalan amal, dengan jalan riadah, mujahadah, amal soleh bermacam-macam, dengan solat wajib dan sunatnya, dengan puasa, dengan zakat, sedekah lagi, kemudian dengan qiyamul lail lagi, dengan zikir lagi, amalan lain. Bila dibuat dengan terutamanya amalan yang dipandu, yang terpandu, yang dibimbing, mudah untuk orang capai benda-benda ni. Hai orang yang suci hatinya, dengan syuhud yang yakin, yakni dengan pandangan mata hati
yang membawa kepada keyakinan, yakin. Nescaya lepas engkau pada ketika itu daripada syirik engkau yang khafi. Kalau kita boleh sini, baru terlepas daripada syirik khafi, yang sembunyi. Yang sembunyi ini seperti yang kita jelaskan hari itulah, dia tidak membatalkan keseluruhan amal, dia keri dia ngeri sikit. Maksudnya maka tak benar lah dengan syirik khafi ni. Sebab dia bukan jelas niat riaknya itu, tapi capur, terlindung sikit. Jadi dia menyebabkan ganjaran amal tu jadi kurang. Tapi kalau seseorang tu boleh ke tahap syuhud ni, pada waktu itu syirik khafi pun akan terhindar, akan tercabut daripada hati dia. Dan lepas daripada riak yang jali, demikian juga daripada riak yang jali, hak tu sudah tentulah. Riak yang terang, apabila kita tahu semuanya datang daripada Allah, pada kita tak ada apalah. Jadi kita tak tunjuk benda ke orang, bukan hak kita. Bila boleh keyakinan tu terlepas dari syirik yang jali, dorongan untuk menunjukkan amal, kerana kita tahu itulah gerak daripada Allah. Dan lepas daripada syuhud yang mendendeng antaramu dan antara nafsumu. Ni lain sikit kedudukan dia. Baik. Dan lepas daripada sekalian dinding antara nafsumu dan antara nafsumu dan antara Tuhanmu. Dan inilah sebesar-besar ubat yang menghilangkan riak itu. Hak dua ujung-ujung tu, hajibun wa hujubun tu, hak tu mainan halus sikit. Baik, saya nak jelas kasar-kasar je sikit. Baik. Dan lepas daripada riak yang jali je lah. Dan lepas daripada syuhud yang mendendeng antaramu dan antara nafsumu. Apa benda? Yang mendendeng antara kita dan antara nafsu kita. Yakini. Ni marhalah orang yang mengaji dalam sikit bab tasawuf lah. Tapi saya nak sebut ringan-ringan. Kadang-kadang kita ni melihat perbuatan Allah Ta'ala tadi tu dengan yakin. Kita melihat dalam masa yang sama, kita merasai kita telah capai martabat tu. Tu dia. Dia kaya dan dia tahu je berasa dia kaya. Ada orang yang kaya, dia terlupa bahawa dia kaya. Ada kadang yang berbeza. Ni dia tahu segala perbuatan itu datang daripada Allah. Dalam masa yang sama, dia juga tertengok pada dirinya bahawa dia ni sedang mencapai keadaan ini. Hak tu hak ahli tasawuf nak buang sikit lagi tu, supaya jangan kita tengok bahawa kita sedang sampai ke situ. Itu maksudnya antara Tuhanmu dinding dan lepas daripada syuhud yang mendendeng antaramu dan antara nafsumu. Situ ada bahagian nafsu sikit. Kita ni kaya tapi kita tahu kita kaya dan berasa kita kaya. Itu bahagian nafsu sikit. Tu dia. Hak bolehnya tak apa, kita kaya tapi kita tak berasa kaya. Itu anak molek. Amaga ni dia tak riak tapi dia berasa aku ni tak riak. Berasa aku tak riak tu, dia nyakut sikit situ. Itu bahagian nafsu sikit. Tapi halu lah, nafsu yang halu. Tapi nak suruh buang juga. Tapi bila sampai darjat syuhud tadi tu, hak tu pun terbuang juga. Kerana manusia betul-betul tahqiq segala-galanya datang daripada Allah. Tak ada kaitan pada dia, hanya Allah, tak ada orang lain. Cabut habis. Jadi Tok Syekh ni nak khabar bila manusia sampai ke darjah tu benda hak cabut. Riak, syirik yang khafi cabut. Riak yang jali pun cabut. Ini bahagian-bahagian nafsu yang lalu ni pun cabut juga. Apabila manusia betul-betul mencapai syuhud al-af'al, menyaksikan segala perbuatan itu dengan jalan yakin, rasa, hadir, ingat bahawa semuanya datang daripada Allah. Cabut biar ni.
dia target dia buat berapa puluh ribu zakit sikit, lepas buat tu dia naik setekak dia. Dia buat berapa puluh ribu sikit, naik setekak. Dia naik tekad, maknanya dia rasa sendiri dia letak tekad tu ataupun kan dia sertifikat dia rasa. Ya. Tak gitu. Ya. Jadi mana dia mari tu lepas buat ni rasa mari tu. Lepas tu dia buat tekad tu. Berapa ribu lagi. Biasanya orang yang lalu jalan tu dia kena ada guru yang mengajar dia. Jadi yang menaikkan itu guru dia, bukan dia sendirilah. Tok guru dia yang akan beri pedoman dia. Macam tak sebelum jadi mana dia berasa bila naik tekad. Ya. Dia berasa sikit. Tu bahagian nafsu sikitlah. Jadi bila tauhid syuhud af'al ni boleh, hak tu pun cabut. Tu pun cabut. Dan lepas daripada sekalian dinding antara nafsumu dan antara Tuhanmu, yakni segala hijab-hijab hatimu yang halu-halu lagi, yang menghijab hatimu dalam hubungan engkau dengan Allah, akan cabut belaka. Nak kabarnya, apabila manusia mencapai darjat syuhud tauhid af'al ni ataupun wahdatul af'al ni, seperti yang saya terangkan tadi tu, siapa yang betul-betul capai benda ni, itulah permulaan terbuka segala hijab hatinya. Bahasa mudah. Itulah permulaan makrifat yang hakiki, makrifat yang sebenar, permulaan dia. Jadi kita ni cuma saya jelaskan makrifat ni dia banyak tahapan. Jadi hak kira sebenarnya sini bermula apabila manusia menyaksi dengan pandangan hati dia, iaitu syuhud tadi tu, tentang keesaan perbuatan Allah, permulaan makrifat hak sebenar. Jadi kita hari ini ni tak sampai darjah tu, tapi sudah merasai sebahagian daripadanya makrifat juga orang panggil. Tapi laluan kepada makrifat. Dan inilah sebesar-besar obat yang menghilangkan riak itu. Antara sekian banyak obat orang nak lawan penyakit inilah, iaitu syuhud, hati yang menyaksikan kebenaran tauhid af'al, ataupun istilah mudah orang sebut wahdatul af'al. Bila sebut wahdatul af'al tu, fahamlah, hati yang bukan saja meyakini tapi merasai benarnya keesaan perbuatan Allah, bahawa segala yang terjadi datang daripada Allah, dengan erti segala yang terjadi dengan kudrat dan iradatnya. Apa yang terjadi adalah dengan takdirnya. Itu kalau kita boleh rasa situ, itu dinamakan wahdatul af'al. Jadi kata Tok Syekh, itulah obat yang paling berkesan untuk merawat penyakit ni, penyakit riak ni, sama ada yang jali, yang terang ataupun yang khafi. Itu obat paling berkesan untuk lawan penyakit-penyakit ni. Dan setengah daripada obat yang menghilangkan riak itu, ni antara obat lain pula ni banyak. Banyak jenis obat. Obat demam pun banyak jenis tu. Jenama macam-macam. Ni lah. Maka obat nak lawan penyakit hati ni pun banyak perkara juga. Dan setengah daripada obat yang menghilangkan riak itu, obat lain pula lah ni, iaitu menghilangkan sebab yang jadi riak itu daripadanya di dalam hati. Kita buang sebab-sebab yang dengannya timbul riak. Berarti kita kena faham dan tahu apa sebab kita jadi riak. Kita buang sebab tu. Ini salah satu cara. Tapi kata Tok Syekh, hak tadi tu lebih kuat lagi, iaitu membersihkan hati sehingga mencapai darjat wahdatul af'al. Ni cabut habis segala macam jenis riak, jali ke khafi ke, habis cabut. Cabut kedua ni orang panggil jalan mujahadah sikit, riadah sikit, kena berlawang sikit. Kita cari punca-punca yang menyebabkan kita riak, buang punca tu. Tengok, iaitu 3 perkara. Ada 3 perkara yang menimbulkan, yang mendorong kepada riak. Pertama, suka akan dipuji akan dia oleh manusia. Ada sikap kita ni suka dipuji, kita buang bahagian tu. Cuba buang sifat
perasaan suka dipuji oleh manusia. Jadi kalau kita boleh buang sifat tu, insya-Allah terbuanglah riak. Jadi sikap suka dipuji orang tu jadi sebab kita ni riak. Mendorong kita untuk riak. Jadi kalau kita boleh buang bahagian tu, maka insya-Allah terlepaslah daripada riak. Dan kedua, benci akan dicela oleh manusia akan dia. Yang kedua pula yang menyebabkan orang riak ni, memang sikap dia tak berakhir orang cela dia. Dia suka, orang suka ke dia, orang puji dia, dan tak berakhir orang marah, orang cela ke dia. Dua perkara ni mendorong orang untuk riak. Jadi dia buat benda supaya orang nampak lalu puji dia, atau orang nampak tak cela dia. Jadi dia buat itulah kerana memperlihatkan untuk tujuan-tujuan itu, memperlihatkan kepada orang dengan tujuan tadilah yang dinamakan riak. Dan yang ketiga, tamak, yakni loba akan barang yang ada pada tangan manusia, yakni tamak kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Guana ni biasanya kita akan tunjukkan sesuatu dengan harapan orang kita. Harapan orang kita. Jadi kita tunjukkanlah sesuatu perkara itu dengan harapan menarik perhatian orang, lalu orang akan berilah, dan itulah tujuan kitanya. Jadi kalau kita lakukan sesuatu, kenapa kita tunjuk? Kerana tujuan tadi. Maka tujuan itulah yang dinamakan riak. Jadi kalau kita dapat mengawal diri daripada tiga penyakit ni, iaitu suka dipuji, tak berakhir orang keji, orang cela, kemudian tidak ada sikap tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, dapat kawal benda ni, insya-Allah riak tak hinggap pada hati kita. Kerana ini adalah sebab kepada riak. Maka segianya hilangkan dari dalam hatimu itu akan suka dipuji manusia. Cuba nak buang perasaan suka dipuji oleh orang lain, dan akan benci dicelanya itu. Demikian juga kita buang sikap benci kalau orang cela kita, kalau manusia cerca kita. Dan buangkan dari dalam hatimu tamak, yakni loba akan sesuatu yang dalam tangan manusia itu. Buang dalam hati juga sifat tamak, inginkan sesuatu yang ada pada orang lain. Dan hendaklah engkau jadikan manusia itu pada ketika engkau berkehendak ibadat itu seperti binatang. Apa maksudnya? Maksudnya cuba bayangkan dalam hati seolahnya manusia ini bukan orang, macam binatang je. Maksudnya binatang tak ada kala pun. Ni bahasa ni ada dua makna. Kalau kita pandang orang sebagai binatang, itu kita menghina orang. Bukan itu maksud dia. Kita sembahyang ni rasa orang lain macam binatang belaka, kita ni yang manusia. Itu orang sombong, takabur. Yang dimaksudkan di sini, bayangkan seolah-olahnya manusia macam binatang, dengan arti orang ni tak tahu kala. Macam binatang, tahu kala dia. Anggap seperti itu. Iaitu manusia ni tak faham pun apa yang kita buat, tak kala pun apa kita buat. Jangan makna pertama tadi tu. Rasa semua orang macam binatang belaka, berat tu. Kita sebenarnya manusia. Ni orang sombong. Atau seperti kanak-kanak yang kecil. Kita bayangkan orang yang duduk, yang berada dekat dengan kita, yang kita nak buat ibadat ni, bayangkan mereka ni budak kecil tak ada kala. Tak ada kala. Tunjuk benda-benda pun ada kisah benda. Kita bayangkan saja. Dan ini mainan gerak fikiran kita lah. Kita rasakan orang yang sedang melihat perbuatan kita ni sebagai sama ada mereka ni macam tak faham pun, tak tahu pun dari yang apa yang kita buat ni, tak tahu kala.
Atau seperti orang mati, ataupun kita anggap orang duduk kiri kanan ni mati belaka dah. Maksudnya tak tahu, tak cana dah apa yang kita buat ni. Sama ada di hadapanmu atau di belakang. Sama ada mereka ni duduk bersama dengan kita, tengah duduk bersama kita, ataupun mereka ini duduk berjauhan daripada kita. Sebab riak ni tidak semestinya orang duduk depan. Ada kalanya kita riak ni kepada orang yang ada depan kita, kita nak tunjuk ke dia. Tapi ada jenis-jenis riak yang kita buat sesuatu dengan harapan dia akan tengok nanti. Masa tu kita ada depan mata kita. Itu jenis riak juga. Kita mengharapkan. Sekarang masa nak buat ni tak ada orang, tapi mengharapkan tukang-tukang semayang lagi ada orang minta. Mengharapkan ada orang minta. Itu pun jadi-jadi dia. Jadi pedoman yang diberitahu oleh Tok Syekh ni, disuruh kita ni membayangkan, menganggap bahawa orang yang duduk sekitar kita ni, yang ada dengan kita ni, ataupun yang tak ada dengan kita ni, kita anggapnya sebagai budak-budak yang tak tahu kala, atau seperti binatang yang tak endah tentang apa yang manusia buat. Rasa gitu je. Dan jangan engkau hiraukan manusia itu, jangan hiraukan dia, kerana tiada memberi manfaat akan puji manusia akan dikau itu. Sebab apa? Kalau kita amati apa yang pujian manusia terhadap kita tu tidak memberi apa-apa manfaat. Kita tak jadi kenyang kerana orang puji. Berasa-berasa kenyang adalah berasa-berasa. Tapi tak kenyang sungguh. Balik rumah singgah kedai juga. Tapi berasa-berasa kenyang tu ada. Tapi jadi kenyang tak ada kerana orang puji. Ataupun hak sakit-sakit jadi sihat kerana pujian orang. Itu bukan. Jadi nak beritahunya bahawa pujian orang itu tidak memberi manfaat apa-apa, kecuali hanya menimbulkan rasa tak baik dalam hati kita. Itu je. Dan tiada memberi mudarat cela manusia akan dikau. Yang ni celaan orang tidak memberi mudarat kepada kita dari satu segi lah. Tidak memberi mudarat orang cela apa-apa, tak berubah kita jadi kohor-kuruh ke luar negeri, tidak memberi mudarat-mudarat itu. Dan tiada memberi manfaat akan dikau oleh barang yang di dalam tangan manusia itu. Demikian juga apa yang menjadi milik orang tidak memberi manfaat pada kita. Milik orang, orang bagi kita lain lah. Tengah jadi milik orang, tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita. Jadi semua ini adalah pedoman-pedoman yang perlu kita fahami, yang boleh membantu kita untuk membuang sifat riak ni. Bila kita faham dia ni, kemudian kita ingatkan dia membantu kita untuk tidak riak. Apa dia puji aku pun tak jadi benda kau. Dia marah aku pun tak jadi benda, tak cari baju aku. Ataupun apa, tak berubah pun, tak degih pun. Fikir gitu je senang. Celaan tak pergi mudarat, pujian tak pergi manfaat, dan apa yang menjadi milik orang hak dia. Tak boleh apa-apa kita pun. Bila kita mari mikir benda gitu, membantu untuk menghilangkan riak. Dan sekiranya hendaklah engkau syuhud semata-mata itu kepada Allah Ta'ala, ialah yang memberi manfaat dan ialah yang memberi mudarat. Ini hak kuat lagi. Hendaklah hati kita ni selalu ingat, bukan saja tahu, faham, ingat, rasa kalau boleh, rasa bahawa yang memberi manfaat, yang menghilangkan mudarat hanyalah Allah. Jadi kalau benda ni tertanam dalam hati kita, perasaan kita, ini kuat untuk membuang riak dari dalam hati. Bila tertanam dalam hati kita bahawa yang mendatangkan manfaat, yang menghindarkan mudarat hanya Allah, ini merupakan sesuatu yang sangat berkesan untuk menghindari riak. Dan lubamu, yakni tamakmu, dan lubamu dan tamakmu itu semata-mata kepada Allah Ta'ala juga. Yakni keinginan kita, kemahuan kita
Pergantungan kita hanyalah kepada Allah. Maksudnya kalau ada rezeki aku, ada bahagian aku, bolehlah. Kalau tak ada bahagian aku, tak ada rezeki aku, tak akan sabarlah. Pegang, disuruh pegang kemah situ tu. Kalau kita dapat pegang dengan baik perkara itu, tak timbullah kita berkeinginan dan tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Kerana kita meyakini ada bahagian aku, sabar ke mana-mana. Tak ada bahagian aku, tak ada lah. Bila dia ada keyakinan teguh tu, maka tak timbullah sifat tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan apabila sungguh-sungguh engkau syuhud seperti yang demikian itu, yakni kau mengingati semua ini, bukan saja faham, tapi kau mengingati dan merasai, menghayatinya, nescaya hilang riakmu itu. Bila kita hadirkan, ingatkan, bermula dengan ilmu lah dulu. Ilmu benda tadi tu faham, lepas tu kita cuba fikir-fikirkan, ingatkan dia. Itu juga sebahagian daripada makna syuhud. Kita mengingatkan sesuatu perkara itu juga sebahagian dari syuhud. Tapi syuhud pekat rendah sikit lah. Hak tinggi ni membawa ke darjah rasa dan yakin, bertambah yakin dan rasa, tu hak tinggi. Tapi bila kita cuba mengingatkan sesuatu lalu terkesan sikit dalam hati, itu juga dinamakan sebahagian dari makna syuhud. Sudah ada makna syuhud. Macam kalau kita teringat kepada kematian baru-mari, kesedaran sekejap, itu sudah dikira sebahagian daripada makna syuhud. Kita menghadirkan, mengingatkan, lalu membuahkan rasa, itu syuhud. Cuma tinggal lagi tahapan syuhud ni je, ada hak tinggi, hak rendah. Jadi kalau kita tak mengaji molek, kita anggap ilmu ni ilmu zaman dulu. Syuhud ni tak ada dah ni, ilmu orang dulu lah ni, tak ada dah syuhud kita ni, zaman kita gini ni. Ada setengah orang beranggapan gitu. Dia kata kita tak boleh dah belajar kitab-kitab tasawuf ni, Syiarus Salikin, ini ilmu bukan untuk orang zaman ni. Orang zaman dulu, ilmu ni untuk orang zaman dulu. Orang duduk rumah dia buat sendiri, dengan batanyo, dia buat atak dengan atak tu, dia tu atak nipah tu. Zaman ni main rumah semi, rumah batu. Lepas tu pula macam-macam jenis. Tak ada dari main ilmu ni. Ini kecelaruan berfikir hari ni. Jadi tasawuf ini sesuai sepanjang zaman. Tapi tak nafilah saya kata ada orang berfikiran seperti itu. Terutamanya kalimah-kalimah tadi ni, syuhud ni, pada dia gelak gambar. Gelak gambar. Akhir sekali ilmu ni bukan ilmu kita dan ilmu orang lain. Padahal yang dimaksudkan itu sangat mudah. Sangat mudah. Bukanlah benda yang pelik. Cuma kita memelekkan dia ataupun meletakkan dia pada keadaan yang pelik. Nescaya hilang riakmu insya-Allah taala. Dan setengah daripada ubat riak itu, iaitu apabila datang riak itu, ni ubat lain pula ni. Tukar ubat banyak ubat apa? Boleh pilih nak pakai mana-mana. Setengah daripada ubat riak itu, iaitu apabila datang riak. Ni obat ketika riak tu mari. Gerak riak. Dia ada dua keadaan. Satunya keinginan riak, itulah yang dimaksudkan dalam tasawuf. Yang kedua khawatir riak, lain. Keinginan riak tu niat kita nak riak. Memang kita nak tunjuk dengan harapan seperti dengan tujuan-tujuan tertentu. Itu kita yang ada niat dan keinginan. Itu riak asli. Ada selagi orang panggil khawatir riak. Dia tak ambuh, tapi mari juga. Dia tahu riak ni tak molek, tak ambuh, tapi gerak tu mari juga. Itu orang panggil khawatir riak. Jadi khawatir riak ni tidak sama dengan riak. Riak tadi tu memang itu keinginan dia. Itulah riak yang asli dan itulah yang disebut di sini, yang membatalkan. Adapun khawatir ini mainan gangguan fikiran, gangguan hati manusia. Dia tidak dinamakan riak yang asli. Dia tidak membatalkan
ganjaran pahala, cuma dia mengganggu konsentrasi kita. Kita kena berlawan. Berlawan negih, nak elok ni, tambuh ni. Cuba nafikan bini ni, nak elok. Berlawan. Jadi yang ini orang panggil mujahadah, dalam peringkat melawan gerak-gerak hati yang buruk. Jadi jangan keliru. Yang keliru antara keinginan riak dengan khawatir lintasan riak ni. Lintasan ni mari maksud tambuh. Bagi kita tahu ni tambuh. Tapi mari kau ni, mari lintasan ni. Cuba teki, cuba nafikan, cuba elok. Itu khawatir. Apabila datang riak itu pada ketika engkau berkehendak berbuat ibadat. Ketika kita nak buat ibadat ni, yang mari khawatir riak ni. Atau pertengahannya, yakni kau tengah buat. Tadi ketika mula nak buat, ataupun ketika kita tengah-tengah buat ibadat tu, mari khawatir. Atau kemudian daripadanya, atau selepas kita buat ibadah tu, mari riak. Jadi riak ni kalau asli sama ada mari sebelum kita nak buat, atau ketika kita buat, atau selepas kita buat, semuanya riak dan boleh merosakkan amalan. Kalau riak tu riak asli. Tak apa dengar. Tapi insya-Allah kita. Ada apa? Nanti saya jawab minggu depan. Tanya dulu. Nanti saya